Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar pelajar sekalian? Pada hari ini kita akan meneruskan lagi sesi pembelajaran kita dalam mata pelajaran Bahasa Melayu tingkatan 5 rumusan. Pada hari ini cikgu akan fokuskan kepada teknik atau panduan menulis rumusan yang baik. Baiklah pelajar. Cikgu sangat berharap pada hari ini para pelajar masih bersemangat untuk meneruskan sesi pembelajaran kita pada hari ini. Okey, sebelum kita meneruskan sesi pembelajaran kita pada hari ini, terlebih dahulu cikgu akan menerangkan standard kandungan dan standard pembelajaran. Baiklah, standard kandungan kita pada hari ini adalah 2.3, iaitu membaca untuk memproses maklumat daripada pelbagai bahan. Manakala standard pembelajaran kita adalah 2.35, iaitu membaca untuk merumus pandangan daripada penulis yang berbeza tentang sesuatu isu berdasarkan bukti secara rasional menggunakan teknik bacaan yang sesuai. Okey, objektif pembelajaran kita pula pada hari ini, cikgu berharap murid-murid atau pelajar dapat merumus dua pandangan daripada penulis yang berbeza tentang sesuatu isu berdasarkan bukti secara rasional. Sebelum kita meneruskan lagi sesi pembelajaran kita, cikgu minta semua pelajar merujuk buku teks muka surat 214 dan 215 kerana untuk menulis rumusan pada hari ini cikgu menggunakan bahan yang terdapat dalam buku teks. Baiklah, kat sini cikgu nyatakan tajuk atau tema yang kita akan belajar pada hari ini adalah tema 16, iaitu integriti. Para pelajar boleh melihat petikan teks yang terdapat dalam buku teks. Tajuk yang kita akan belajar pada hari ini adalah berkaitan untung tetapi rugi. Dengan menggunakan teks pada muka surat 214 dan 215, kita akan menghasilkan satu rumusan yang baik. Seperti mana pelajar telah mengetahui, dalam sukatan KSSM yang terbaru adalah cara menulis rumusan, iaitu bahagian C. Para pelajar perlu menjawab soalan rumusan dengan baik. Okey, baiklah. Sebelum kita meneruskan pembelajaran kita, terlebih dahulu cikgu ingin menerangkan panduan umum menulis rumusan. Soalan rumusan sangat penting untuk para pelajar kuasai kerana bagi bahagian rumusan, markah yang diperuntukkan adalah sebanyak 30 markah. Okey, rugi kalau sekiranya para pelajar tidak menguasai teknik atau panduan umum menulis rumusan. Okey, baiklah. Panduan umum menulis rumusan. Pertama sekali, para pelajar perlu membaca dengan teliti bahan-bahan yang diberikan. Okey, pada hari ini bahan yang saya gunakan atau bahan yang kita semua akan gunakan adalah berdasarkan petikan teks pada muka surat 214 dan 215. Okey. Terlebih dahulu, para pelajar perlu membaca dengan teliti bahan-bahan yang diberikan dan para pelajar perlu memahami apa isi kandungan pada atau dalam teks tersebut. Okey, yang kedua, para pelajar perlu menganalisis dan mengenal pasti semua fokus yang terdapat dalam semua bahan. Baiklah, rumusan biasanya ditulis tidak melebihi 120 patah perkataan. Walaupun bahan yang diberikan melebihi 2 muka surat
atau 2 fokus, pelajar tidak boleh menulis rumusan melebihi 120 patah perkataan. Okey. Kita tengok bagaimana peruntukan markah. Okey. Bagi menulis rumusan yang baik, terdapat 4 perenggan yang perlu para pelajar kuasai. Yang pertama adalah pendahuluan yang mewakili 2 markah. Yang seterusnya adalah isi. Okey, isi terbahagi kepada 2 perenggan, iaitu yang terdiri daripada fokus 1, fokus 2 dan seterusnya adalah perenggan penutup. Kat sini para pelajar perlu menulis atau melengkapkan rumusan dengan menggunakan 4 perenggan. Okey, ada juga sebelum ini pelajar saya bertanya, boleh ke tidak menulis rumusan dengan 1 perenggan sahaja. Baiklah, bagi saya, bagi cikgu lebih suka jika pelajar menulis mengikut format yang betul, menulis mengikut teknik yang betul. Jika pelajar ingin menulis pendahuluan, pelajar perlu membina perenggan pendahuluan biar nampak teratur dan kemas. Baiklah, secara keseluruhan isi bagi rumusan adalah 20 markah dan bahasa adalah 10 markah. Isi tersebut terdiri daripada seperti yang saya sebutkan tadi, iaitu pendahuluan, isi fokus 1, isi fokus 2 dan penutup. Dan tidak mustahil terdapat juga isi bagi fokus 3. Baiklah, pada hari ini cikgu akan menerangkan cara menulis pendahuluan yang baik. Okey, para pelajar boleh merujuk buku teks yang saya telah sebutkan tadi, iaitu buku teks muka surat 214 dan 215. Okey, para pelajar boleh membaca dengan teliti dan perlu mengambil masa sehingga pelajar betul-betul faham apa isi kandungan yang terdapat dalam petikan teks. Contoh, cikgu bagi tahu ya, dalam muka surat pada muka surat 214, iaitu tajuk untung tetapi rugi. Berdasarkan petikan teks ni, bila kita nak tahu apa isi kandungannya, bila kita tengok tajuk pun kita dah boleh agak apa isi kandungannya. Okey, tajuk bagi petikan teks ini adalah integriti dalam perniagaan. Okey, apa kata mereka? Saya bagi masa kepada para pelajar untuk membaca dengan teliti dan memahami apa isi kandungan petikan teks. Okey, para pelajar boleh baca sekejap. Okey, baiklah, saya rasa para pelajar dah memahami petikan yang terdapat dalam petikan teks. Okey, kita teruskan dengan cara membuat pendahuluan. Okey, bila kita nak menghasilkan pendahuluan yang baik, kita perlu, para pelajar boleh menggunakan perkataan yang saya mulakan seperti yang terdapat dalam slide, iaitu rumusan membincangkan. Jika pelajar ingin menggunakan perkataan lain, boleh juga pelajar gunakan petikan membincangkan. Tetapi saya lebih menekankan kepada para pelajar saya untuk menggunakan atau memulakan ayat dengan rumusan membincangkan. Okey, selepas perkataan rumusan membincangkan, para pelajar boleh melihat dan mencari fokus 1 dan fokus 2 yang terdapat dalam petikan.
Baiklah, macam mana kita nak ketahui fokus 1 dan fokus 2? Kita kembali kepada bahan petikan teks tadi. Baiklah pelajar, dalam petikan teks ini, pelajar rasa apa fokus 1 dan apa fokus 2 yang cuba disampaikan oleh penulis? Integriti dalam perniagaan, hak-hak pengguna. Para pelajar boleh mencari isi-isi yang terdapat dalam petikan teks. Jika saya lihat kat sini, petikan teks integriti dalam perniagaan ini lebih mengemukakan pandangan penulis berkaitan dengan integriti dalam perniagaan. Manakala petikan yang kedua lebih kepada hak-hak pengguna. Okey. Oleh itu saya rasa pelajar sudah mengetahui apa itu fokus 1 dan apa itu fokus 2. Para pelajar perlu menggunakan kesemua bahan-bahan yang terdapat dalam petikan teks. Okey. Kita teruskan dengan rumusan membincangkan untuk melengkapkan ayat pendahuluan tadi. Okey, rumusan membincangkan. Okey, apa dia pelajar untuk fokus 1? Saya rasa pelajar dah mengetahui apa itu fokus 1 dan fokus 2. Apa yang berkaitan dengan fokus 1? Okey, kita lihat kembali. Fokus 1 lebih kepada pandangan tokoh yang berkaitan dengan integriti dalam perniagaan. Kat sini kalau kita baca, kita boleh mengetahui fokus 1-nya adalah kesan ahli perniagaan yang tidak berintegriti. Contohnya kat sini, pengguna mengalami kerugian. Pengguna berasa tidak puas hati. Okey, fokus 2 semestinya hak-hak pengguna. Jadi, rumusan membincangkan kesan ahli perniagaan yang tidak berintegriti dan hak-hak pengguna. Okey. Selesai untuk pendahuluan. Baiklah, kita teruskan dengan isi, perenggan isi. Perenggan isi terdapat 2, iaitu fokus 1 dan fokus 2. Baiklah, untuk mulakan perenggan yang kedua, iaitu berkaitan dengan fokus 1, para pelajar boleh menggunakan perkataan antara. Antara apa tadi fokus 1? Antara kesan ahli perniagaan yang tidak berintegriti. Fokus 2, antara hak-hak, minta maaf. Antara hak. Selepas perkataan antara, para pelajar tidak boleh menggunakan perkataan ataupun kata ganda. Jadi, antara hak pengguna adalah yang fokus 1 tadi, antara kesan ahli perniagaan yang tidak berintegriti adalah, okey, kita dah dapat 3 perenggan. Perenggan yang terakhir adalah perenggan penutup. Okey, kesimpulannya, para pelajar boleh menggunakan kesimpulannya. Kesimpulannya, semua pihak haruslah. Semua pihak haruslah. Kalau berkaitan dengan integriti tadi contohnya. Okey, saya kembali kepada petikan teks. Okey, contoh kita nak buat kesimpulan tadi. Yang petikan ni berkaitan kepada siapa? Contohnya mengenai siapa? Tapi saya rasa lebih sesuai menggunakan semua pihak. Baiklah. Saya teruskan dengan
penutup tadi. Kesimpulannya, semua pihak haruslah, dan perkataan yang perlu ada adalah perkataan supaya atau agar. Kalau pelajar tidak menggunakan perkataan supaya atau agar, markah yang diperuntukkan untuk penutup adalah kosong. Para pelajar perlu menggunakan perkataan supaya ataupun agar. Okey, selepas perkataan supaya atau agar, para pelajar perlu menyatakan harapan. Harapan apa? Harapan kita kepada negara, harapan kita kepada ekonomi negara kita, harapan kita kepada pemimpin negara kita. Saya harap para pelajar boleh jelas dengan penerangan yang saya berikan. Okey, berdasarkan bahan tadi, kita boleh buat kesimpulan, iaitu kesimpulannya semua pihak haruslah. Okey, kita tengok apa isi kandungan petikan kita tadi. Lebih kepada berintegriti. Kesimpulannya, semua pihak haruslah mengamalkan integriti dalam perniagaan supaya apa? Apa harapan kita? Supaya kesimpulannya semua pihak haruslah mengamalkan integriti dalam perniagaan supaya ekonomi negara kita maju, supaya rakyat di negara kita tidak terlibat dalam rasuah. Itu harapan kita. Okey, sebelum saya mengakhiri sesi pembelajaran kita pada hari ini, saya ingin menekankan semula berkaitan dengan markah yang perlu pelajar dapatkan dalam rumusan. Contohnya fokus 1. Pendahuluan kita tahu tadi adalah 2 markah. Fokus 1 dan fokus 2, iaitu bagi isi adalah 20 markah. Minta maaf, iaitu 20 markah. 20. Tengok tadi saya dah terangkan. Apa markah tadi? Isi yang 20 markah. Isi yang merangkumi pendahuluan, isi fokus 1, isi fokus 2 dan penutup. Apalah pelajar ni, saya kata 20 semua. Ya 20. Sepatutnya bila saya bagi cara membuat panduan, pelajar boleh menulis dan tampal pada meja masing-masing supaya sentiasa mengingati apa markah bagi pendahuluan, apa markah bagi isi dan apa markah bagi penutup. Baiklah, markah bagi isi fokus 1, isi fokus 2 adalah 16 markah. Bagus para pelajar. Okey, 16 markah merangkumi isi fokus 1 dan isi fokus 2. Macam mana nak dapat fokus 1 tadi para pelajar? Sudah semestinya fokus 1 terdapat dalam petikan teks. Fokus 2 juga terdapat dalam petikan teks. Okey, cikgu nak bagi satu teknik mencari fokus 1 dan fokus 2. Kita rujuk kembali buku teks, bahan yang kita gunakan. Contoh bagi fokus 1. Fokus 1 kat sini kita boleh kita buat tadi adalah kesan ahli perniagaan yang tidak berintegriti. Contohnya kalau awak nak ambil kat sini, kesannya adalah 3. Setiap satu isi 2 markah. Jadi awak dah dapat 6 markah. Okey, yang perlu awak cari lagi adalah 10 markah, iaitu 5 isi. 5 isi dah ada hak-hak pengguna. Awak ambilkan mana-mana isi kat hak-hak pengguna. Okey, 5 isi kat sini. Kesemua isi adalah 8 untuk isi fokus 1 dan isi fokus 2. Maksimumnya adalah isi fokus 1 2 dan isi fokus 1 2, isi fokus 2 yang selebihnya daripada 8 isi tadi. Awak tak boleh buat 1 7. Contohnya awak nak ambil isi fokus 1 adalah 1 dan isi fokus 2 adalah 7. Tak dibenarkan.
sampaikan. Awak akan hilang markah dekat fokus 1. Sekurang-kurangnya awak perlu cari 2 isi dekat fokus 1 dan 2 isi dekat fokus 1 dan 6 isi pada fokus 2. Saya harap para pelajar boleh memahami apa yang saya cuba sampaikan pada hari ini. Yang penting sekali, bila kita hendak membuat rumusan atau melengkapkan rumusan yang baik, para pelajar perlu memahami, perlu membaca. Macam mana nak memahami? Perlulah membaca. Membaca dan memahami petikan. Barulah pelajar akan tahu, akan dapat jumpa dengan fokus 1 dan fokus 2. Sebelum melengkapkan fokus 1 dan fokus 2, para pelajar terlebih dahulu perlu melengkapkan pendahuluan. Okey, baiklah para pelajar, saya rasa itu sahaja untuk sesi pembelajaran kita pada hari ini. Sehingga kita berjumpa lagi pada sesi pembelajaran yang seterusnya. Untuk saya nak ingatkan sekali lagi, untuk melengkapkan rumusan, para pelajar perlu membaca dengan teliti. Dan fokus kita pada hari ini adalah, standard pembelajaran kita pada hari ini adalah 2.3, iaitu membaca. Sekian, terima kasih. Sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.